Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Hari ini kita bercerita pasal air. Salah satu konsep yang penting dalam permaculture yang adalah air. Air ini penting untuk kita dan juga untuk pertanian. Hari ini kita nak bercerita berkenaan dengan water retention, iaitu penyimpanan air dalam tanah supaya ia boleh digunakan oleh tanaman kita walaupun pada musim kemarau. Untuk mulakan cerita ini, saya nak ajak anda semua tengok satu projek di India yang berkenaan dengan water retention ni. Mari kita tengok ya. Ini adalah projek India di negeri Maharashtra yang mana projek ini dimulakan oleh Amir Khan melalui Pani Foundation ya. Kita tengok macam mana. Ia bersekitar tentang pertandingan Water Cup. Last year, these villages are facing a drinking water problem, scarcity of a drinking water. Kampung yang ditimpa kemarau, tak cukup air. Just in 1 year. Just in 45 days. 45 days of work. 45 days work, not 1 year. The story begins with the uber-famous Bollywood star Amir Amir Khan, Khan, who has a muda-muda. decades-long career full of mega-hit movies. He hosted a talk show that examined the problems that India faces and became aware of the water crisis that threatens the very fabric of Indian society. He learned. Jadi dari sinilah dia mula-mula tahu macam mana masalah-masalah di pendalaman India ni ya, masalah air di musim kemarau dan masalah-masalah untuk untuk mendapatkan pengairan lah untuk tanaman-tanaman dia. That drought could be defeated and built a team of dedicated water stewards and founded the Pani Foundation's Water Cup. The Water Cup is a contest between villages in the state of Maharashtra to see which village could install the most water harvesting structures in a 45-day period. There are many thousands of villages that have competed, and the resulting structures equate to over 145 billion gallons of water storage capacity built in just 4 years. We began with a visit to the village of Garavadi in an arid region of the state that receives between 200 and 300. Okey. Kalau tengok dalam ni kita tengok jumlah hujan dia dalam 200 ke 300 mm setahun. Kita banding dengan Malaysia. Malaysia secara average-nya adalah 2,500 mm setahun. 10 kali ganda. Kalau negara paling kering pun macam Melaka, dia dapat dalam 1,500 mm setahun. Terengganu paling banyak hujan lah dalam 4,000 mm setahun. Jadi kita bandingkan tempat macam ni, mereka boleh dapatkan air, dapat sumber air yang baik, dapat conserve air dengan baik. Macam mana mereka buat? Kita tengok. Fill in the monsoon rains, but the upper watershed was draining water too quickly, so the groundwater became depleted. And in the dry season, the village had to bring in tanker trucks full of water just to drink, with no water for crop production. Dry season dia bukannya sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, sampai berbulan-bulan. But when I arrived in the village over 2 months since the last rainfall, water ini 2 bulan lepas hujan. Last hujan 2 bulan lepas. Surrounded the village center. Tapi masih ada pokok, boleh menanam pokok lagi, menanam jagung ni. The upper zones appeared to be primarily grasslands with rotational grazing of large herds of goats. The main structures used to harvest water here are called CCTs, or continuous contour trenches. These are the same structures that we call on-contour swales in the United States. In the month of December, they start facing a problem of a water scarcity. Every year. This year, they took a part in a water cup competition. This was the first year. They treat a watershed in a different areas. You can see the hilly areas. These are the 3 hilly areas. One is this, second is this, third is this, and fourth and fifth. Fifth hilly areas. From the top, they started the work. Right now we are on the top surface area. On the top surface area, we preferred CCTs. The treatment is a CCT.
are the CCTs. These CCTs made by the machines. Jadi ini yang saya sebutkan sebagai parit tadi ya, parit untuk simpan air. Bukannya kita buat parit untuk buat telaga ke apa. Jadi parit ni bila hujan, air akan terperangkap dekat parit ni dan juga dia akan masuk ke dalam tanah. Jadi tanah tu akan dipenuhi dengan air. Jadi kalau kita buat macam sekarang ni, bila ladang-ladang kita atau kebun-kebun kita ni mendatar je kan, ada setengah kebun tu tak ada tutup dengan rumput langsung kan. Jadi air tu akan terus, bila hujan dia terus lari masuk ke dalam, apa dia panggil tu, masuk dalam parit, masuk dalam longkang, masuk dalam sungai, masuk dalam sungai yang besar, dah terus lari ke laut. Jadi kita tak simpan air tu. Jadi bila musim kemarau ke ataupun hujan, tak hujan seminggu 2 minggu, kita mulalah resah sebab air tak ada. Sebab apa? Sebab kita tak nak simpan air dalam kebun kita, dalam ladang kita. Dengan cara ni, air itu disimpan bukannya di permukaan, tapi air itu disimpan di dalam tanah. It is around 1 meter by 1 meter. So CCT is I think basic treatment plan in a watershed development. This is the basic. Otherwise, what happen? The drop of water fall on the top area. It will come directly. Huh? That's why the rock is get exposed. If you create the obstacles, this is the obstacle. No? Yeah. The water comes from the top area. Air daripada There is atas, one obstacle. tak turun ke Here bawah, goes in dia a terhalang, downside. dia terhalang. There is another obstacle. It also helps to increase the Dia groundwater bukan ada table. satu, ada banyak dia buat ni. Dalam the tu 1 moisture. meter. Okay. Kat bawah tu lembab. Ya. Andrew, Mhm. you just observe the grass in this area. Yeah. Okay. Bayangkan In some ini dah 75 hari ya. A dry 75 grass hari, 75 hari tak hujan. in some part. But in some areas, you can see a wet grass. This is a wet grass. Hmm. Some area there is a dry grass. Why this is a wet grass? Because of the moisture. It's the effect of CCT. The 6th November is the last rainfall. Last rainfall date is the 6 6th November. November. So more than 2 More months. than 2 months. 73 hari. This year rainfall 73 is hari more. tak hujan. Around 500 to 550 millimeter. Mhm. Otherwise, it is in a range of 200 to 300 millimeters. That's why they are depend on tanker water. No? Yeah. Government supplied tankers. Government supplies to tanker for the drinking water purpose. So this is called the farm pond, which is having a inlet and one outlet. In this farm pond, we are not putting a plastic sheet. Otherwise, percolation will not be happen. So this is for Yang penting ya, ini apa dipanggil kolam untuk apa ni, untuk farm ni, dia bukan dekat bawah, dia dekat atas. Jadi tujuan dia sebenarnya untuk percolate ataupun untuk air meresap masuk dalam tanah dan juga akan basahkan tanah di hilirnya. Jadi air tu akan melalui dalam tanah, bukan melalui atas tanah. Jadi sebab tu dia buat pump pond ni dekat belah atas. Jadi air ni bukan untuk irrigation, dia tak akan sedut air ni untuk tanam pokok, tapi dibiarkan air ni surut dengan secara semula jadi. Sebab air ni akan panggil recharge tanah tu dengan sumber air dalam tanah. percolation and This not is for for irrigation supply. This is for the percolation purpose. There is an outlet. Itu outlet untuk kalau air lebihan Once it get overflows, overflow ya. it flows from there. Again, it will go downside into the CCTs. Dan dia Yeah. masuk This balik is the ke chain. ni, dia akan This is the interlink. dia akan masuk balik kepada CCT yang belah bawah tu 2 minutes dan max, akan we bersambung-sambung. walk from same area, na? Mhm. But we never see a flowing water because it is undermined. Now it is get exposed. Tengok dekat And bawah this tu is the dah ada spring. apa spring You ya, can daripada watch it. air mata air. This is the Because reason. sebab apa ni kolam dekat atas tu tadi. Bila ada kolam kat atas tu, kat bawah tu akan keluar So air that's the sikit-sikit, dia akan basic keluar macam ni science lah. behind it. Keluar air Water mata air. flowing Itu adalah during cara heavy mereka rains buat is soaked water into the apa ground ni in the upper soil recharge watershed lah. using Untuk various water pastikan harvesting air tu structures.
tak These hilang, structures tak hilang create obstacles to the masa water hujan flow. lebat. Semua And air itu then mereka the water dapat percolates tahan dan down simpan. into the water table. When we go lower down in the watershed, that percolated water then surfaces as springs and a rising water table that fills ponds and waterways. Jadi ini cara mereka buat untuk pastikan sumber air ada di kampung mereka walaupun musim kemarau lebih daripada 2 bulan. Jadi pada kita kat Malaysia ni kadang-kadang bila kemarau sebulan je kan kita dah kecoh lah. Air tak ada, sungai kering. Sebab apa? Sebab cara kita menyediakan tanah, menyediakan sistem kita tu saya rasa tak berapa tepat. Kalau tengok setengah tempat dia buat longkang tu cantik je, straight daripada atas bukit turun bawah sampai masuk dalam sungai. Jadi kita tak berusaha untuk simpan air tu, pastikan air tu masuk dalam tanah. Memanglah kalau kat tepi jalan memanglah terpaksa buat itu sebagai tak nak ada tanah runtuh. Tapi kalau kawasan-kawasan pertanian, kawasan-kawasan perkebunan ke mana ke ataupun di kawasan perumahan yang kampung ni kita kena ada sedikit kontur lah, dia panggil kontur. Ini tanah tu janganlah bagi nampak cantik, dia kata memanglah nampak cantik tapi dia tak membantu untuk kita menyuburkan tanah kita. Jadi sebenarnya saya ada buat beberapa eksperimen berkenaan dengan konsep permaculture ni. Dalam konsep ni saya ada buat lubang dekat saya punya kebun dan apa yang saya lakukan saya tunjuk kejap lagi dalam video yang sebentar ni. Sekejap. Okey, ini yang saya buat pada bulan 9 dahulu, tahun 2020. Kita lepas kita dah sodok semua pokok lama tu, pokok sawit tu, jadi kita buat. Sebenarnya tak adalah nasihat jandai, tapi lepas kita tengok banyak YouTube, kita fikir nak sediakan kolam untuk tahan air. Kolam ni nanti kita akan letak kompos apa semua, jadi akan jadi tidak selembab lah. Jadi ni tak ada air. Dan bila dah siap start kompos, kolam-kolam ni kita akan jadikan circle untuk tanam pokok. Contoh macam ni lah. Ini tak siap lagi ni. Ini separuh siap. Tak cukup kompos lagi. Nak order kompos. Jadi yang saya buat dengan tangan lah sebenarnya, dengan cangkul. Ada dalam saya rasa 4 atau 5 lubang yang kami buat dengan cangkul. Biar tak larat kita panggil backhoe lah untuk buat lubang-lubang yang yang lain-lain tu kan. Jadi apa konsepnya kita buat lubang yang dipanggil banana circle ni. Kita campur dalam tu rumput-rumput kering, kayu-kayu semua tu kan dalam ni. Ini lebih kurang kalau yang kecil ni dalam lebih kurang 1 meter atau 1,5 meter lah dia punya luasan dia. Jadi dalam ni kita letaklah baja, kita letak rumput kering, kayu kering dan sebagainya lah untuk isi ni. Jadi dalam ni kompos pun kita letak. Jadi dalam ni kita akan ada dipanggil nutriennya pool lah kat dalam ni. Akan ada semua nutrien yang diperlukan oleh pokok ada kat dalam ni. Jadi pokok-pokok yang ada kat tepi ni akan masuk, akar dia akan pergilah ke sini untuk dapatkan nutrien-nutrien tu. Dan dalam ni juga air akan masuk lah. Air akan, bila hujan tu air akan masuk dalam ni untuk untuk isi dalam ni dengan air lah. Dia akan recharge lah dalam ni penuh air, dan juga kalau dah penuh dia akan keluar ikut tepi dan lama kelamaan dia akan masuk ke dalam tanah lah, akan recharge tanah ni. Itu konsepnya. Jadi bila pokok ni dah besar nanti kita akan tanam lah pokok-pokok lain keliling dia. Contoh pokok lada ke, pokok kunyit ke, pokok serai ke, untuk memanfaatkan segala baja-baja yang ada kat dalam ni. Okey. Kita sambung lagi. Teruskan susah, pokok pun dah besar dah ni, pisang dah naik. Ada 4 pokok, satu kumpul dia 4 pokok. Ni rapat lah sebab lubang dia kecil.
akan datang ni kita akan buat jarak sikit lah. Itu lubang yang kita buat dengan backhoe kat belakang. Satu Ni bulan yang dah 9 tanam pisang satu. 2020 kita buat. Sekejap lagi saya akan tunjuk video Okey. yang terbaru lah. Iaitu 4 lubang dengan 1 lubang ujung sana tu. Jadi ini video yang saya rakam dalam 2-3 hari lepas. Jadi ini keadaan kolam yang ada sekarang lah. Saya ke belakang sikit. Ini kolam yang pertama. Ini ada air sepanjang masa kolam ni. Dan ni kolam ni pun ada air sepanjang masa. Dan satu lagi kolam kat sini pun ada air sepanjang masa. Jadi dua kolam ni, yang pertama yang ni dengan yang pertama yang ni. Yang pertama yang ni. Yang ni dan yang kedua ni mungkinan saya akan gunakan untuk kolam ikan lah. Jadi satu lagi saya kat sebelah sini ada satu lagi kolam yang tak nampak dalam video yang kita akan guna sebagai kolam ikan. Kat belakang ni ada satu lagi kolam. Dan yang ni penuh dengan pokok daun kesum ni. Satu kolam ni penuh dengan daun kesum je. Jadi semua ni kolam ni berjaya, ada air kat dalam. Bila hujan je memang dia akan ada water retention. Lepas tu bila hari makin lama makin kesaran dia akan surut lah. Kecuali 3 kolam yang saya beritahu tadi lah. Yang 3 kolam ni memang sentiasa ada air. Mungkin dalam tu ada mata air daripada tempat lain, saya tak pasti. Tapi memang semenjak saya korek dulu ni memang tak pernah surut kolam ni. Tak pernah surut. Seterusnya yang belah bawah ni saya dah allocate untuk tanam untuk makanan air, makanan ayam, makanan anak sebenarnya. Bukan untuk kegunaan manusia lah. Jadi ada pokok-pokok seperti kangkung dengan kangkung, keledek, rumput Israel, rumput minyak dan juga napier lah kita tanam kat sini. Ni tanaman yang saya akan guna untuk anak-anak dengan ayam saya. Ayam tengah buat, Raban tengah buat. InsyaAllah dalam bulan ni siap dah kot. Sikit-sikit lah, modal pun kurang jadi kita buat perlahan-lahan lah. Ini satu yang belah kiri ni kan nampak kat belakang pokok ni. Itulah yang kolam ikan yang saya akan tambah lagi satu. Jadi keadaan sekarang ni kalau anda nampak boleh nampak dia dah nampak subur, hijau semua. Walaupun kalau tak hujan pun dia masih dalam keadaan yang baik lah. Rumput naik cepat. Saya boleh potong rumput ni untuk buat kompos dan campak rumput ni. Bila kita potong rumput ni, kita campak terus lah masuk dalam lubang-lubang yang ada tu untuk kita jadikan dia baja lah. Tambah lagi dengan baja tai arnab yang saya ada dan juga kompos daripada sawit dan sebagainya. Maka kita boleh jadikan tempat ni lebih subur lah. Lubang-lubang ni akan jadi lebih subur lah. Jadi ini yang bahagian yang saya dah buat, yang nampak macam sempurna sikit lah. Ada lubang yang dah ditambus dengan contoh yang ni kita dah tutup dengan dengan rumput-rumput kering, dengan dahan pokok, sabut kelapa lah, baja, sekam bakar, tai arnab, semua kita dah masuk dalam ni. Jadi keadaan ni nampak subur lah. InsyaAllah pokok-pokok pun nampak cantik kelilingnya. Ada pokok serai, ada pokok lada, ada pokok kunyit. Pisang ni nampak kecil sebenarnya sebab apa? Pisang kecil semua yang dah pernah kena lanyak dengan babi lah. Babi dah masuk. Habis ada pokok pisang yang kecil tu dah banyak yang kena lanyak, jadi dia tumbuh anak-anak ni lah. Jadi yang ada sekarang ni pisang yang besar-besar ni yang selamat lah ya. Ada belakang tu saya punya pokok napier, ambil daripada Pak Faizal. Dan juga ni kita tutup dia, yang ni saya tunjuk, kita tutup dengan cardboard cardboard yang kalau cari cardboard tu jangan cari yang ada printed colour tu. Pakai cardboard biasa. Kita tutup cardboard ni sebenarnya untuk mengurangkan kepanasan kat dalam tu lah. Jadi ada dua sebab lah kenapa kita buat benda ni. Pertama, kita tak nak rumput naik. Yang kedua, kita tak nak air tu hilang lah. Air yang kat dalam tu, kelembapan tu kita tak nak hilang. Jadi ini cara bagi saya, cara yang molek lah untuk kita buat pertanian dengan menyediakan lubang-lubang macam ni untuk dapatkan water retention. Jadi saya rasa untuk masa akan datang mungkin kawan-kawan yang buat kebun ke apa ke boleh try konsep permaculture ni, yang mana kita akan melakukan lubang-lubang ataupun panggil swale ataupun kontur tu untuk menahan air supaya air tak habis daripada ladang kita.
Jadi dengan cara itu air itu dapat kita simpan untuk kegunaan kita sendiri, dan juga kalau ladang tu kita besar sikit kat bawah sekali tu atau atas tu kita boleh buat sedikit kolam, dan bawah juga kita buat sedikit kolam. Jadi untuk water seepage, dan juga bawah tu untuk kita nak buat pengaliran lah. Kalau air tak cukup kita boleh pump dari bawah tu naik ke atas. Dengan cara ni kita punya ladang akan lebih subur, dan kita tak perlukan lagi air-air daripada luar lah, air-air daripada pipe ke apa yang mengandungi klorin ni, yang sebenarnya tak sesuai untuk kita punya pertanian sebenarnya. Jadi pada pendapat saya lah, ada banyak faedah kita membuat sistem yang macam ni. Pertama sekali, yang paling penting sekali ialah water retention lah. Jadi kita tak perlulah nak siram walaupun seminggu ke sebulan ke tak hujan, kita masih boleh bertahan ya. Tak perlu lagi nak guna air pipe ke ataupun sumber-sumber lain. Yang kedua, kalau kita gunakan baja, sama ada baja organik atau baja kimia. Baja tu kalau hujan dia tak hilang hanyut ke dalam air. Ya. Maknanya kalau kita tanam pokok macam biasa, kita tabur baja, bila hujan je habis hanyut di air. Kalau kita buat dalam sistem circle ni, bulatan ni, telaga ni, jadi baja tu akan masih kekal kat dalam tu. Dia tak akan pergi mana-mana lah, sebab dia ada kat dalam tu. Yang ketiganya, kita boleh bagi create, kita boleh buat kita punya kompos organik semula jadi dekat dalam circle kita tu. Kita boleh campak rumput, campak ranting kayu, kita campak sisa daripada rumah, bawang-bawang, lebihan bawang, potong bawang, sayur-sayur yang dah tak pakai tu, sayur kita buang daripada kita punya dapur semua tu, campak dalam lubang tu, dan dia akan jadi baja kompos organik semula jadi dalam lubang tu, dan itu menambahkan lagi kualiti tanah dekat dalam kawasan pertanian kita tu. Yang nombor 4 ni, kalau kita ada sistem kolam dekat atas dan kolam kat bawah. Jadi kolam dekat bawah tu mungkin kita boleh letak lining ke, ataupun tak plastik lining, kita boleh ternak ikan, ataupun kita boleh gunakan air tu untuk siram pokok-pokok baru kita, nursery kita, yang mana ia ada nutrien tambahan, dan kita juga air tu juga bersih. Jadi kita tak perlu risau pasal klorin dan sebagainya. Jadi air kat bawah tu, air tadahan hujan dan juga air daripada sarapan tu dapat masuk ke kolam bawah tu. Jadi air tu kita boleh gunakan, kita boleh manfaatkan untuk kegunaan kebun kita juga. Jadi itu antara 4 perkara yang bagi saya faedah-faedah yang kita boleh dapat lah kalau kita gunakan sistem permaculture ni, ataupun melalui pembuatan swale, ataupun kalau ikut cara saya buat tadi, melalui pembuatan lubang-lubang yang dipanggil sebagai banana circle ataupun papaya circle. Jadi itu saja celoteh saya hari ini. Kita harap ini bermanfaat pada anda semua. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Sebelum tu, harap-harap dapat anda subscribe, dan juga tolong bantu saya subscribe dan juga like kalau anda suka video ini. Jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.